وزوجته وذرياته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini diberikan kesempatan kepada kita untuk kita menyambung kembali kuliah kita, iaitu kitab Kifayatul Ghulam, yakni perbahasan berkaitan dengan hukum fiqh. Dan dalam hadis Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kepadanya kefahaman dalam perkara agama. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaannya kita pada majlis mempelajari ilmu fiqh ini menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin ila qalb. Pertama, rukun qalbi, muka surat sebelah. Dan kedua, rukun qawli, dan ketiga, rukun fi'li. Jadi bila kita sebut solat, di sana ada yang disebutkan sebagai rukun solat. Apakah yang dimasukkan dengan rukun solat? Iaitu sesuatu yang mesti ada ketika kita melaksanakan solat. Maknanya kalau kita semayang tak ada hak ni, maka semayang kita adalah tidak sah. Kalau tak ada hak ni, sembahyang kita adalah tidak sah. Kerana dia merupakan sesuatu yang mesti ada dan merupakan sebahagian daripada sembahyang, dan merupakan sebahagian daripada sembahyang. Maknanya kalau hak ni tak ada, hukum sembahyang adalah tidak sah. Ataupun ada tetapi tak betul. Benda tu ada tapi dilaksanakan dengan cara yang tidak kena, dilaksanakan dengan cara yang tidak betul, maka hukum sembahyang adalah tidak sah. Dan rukun sembahyang ini pula dia dibahagikan ataupun terbahagi kepada 3 bahagian. Rukun sembahyang yang 13 yang kita duk mengaji itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dia panggil rukun qalbi. Apa maksud rukun qalbi? Yakni rukun yang dibangsakan kepada hati. Iaitu satu saja, namanya ialah niat. Jadi niat adalah merupakan rukun yang dinisbahkan kepada hati. Tak boleh niat di mulut. Contoh macam kita nak sembahyang, kita kata saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka sembahyang kita adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana itu adalah ucapan mulut. Itu adalah ucapan. Macam Ustaz kata ni, saja aku sembahyang fardu subuh. Itu mulut Ustaz. Bila benda tu disebut oleh mulut, maka itu bukan namanya rukun qalbi. Rukun qalbi bermaksud rukun yang dinisbahkan kepada hati. Maksudnya yang betulnya, yang rukunnya apa dia? Iaitu kita niat di hati kita menyahajakan perbuatan sembahyang atau fardu sembahyang subuh. Maksudnya niat dalam hati kita melaksanakan ataupun menyahajakan sembahyang ataupun aku sembahyang fardu subuh. Itu maksud di hati kita. Dia ni mesti di hati. Ni anak-anak mesti kena jelas. Sebab kadang-kadang mungkin ada di antara orang yang sembahyang, bila dia kata usolli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala, maka dia pun takbir Allahu akbar. Hati dia kosong. Hati dia tak ada apa-apa pun.
Bila hati tidak ada apa-apa, maka hukum sembahyang adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana rukun qalbi ini, kerana niat ini adalah merupakan rukun qalbi. Kerana niat adalah merupakan rukun qalbi. Bila sebut rukun qalbi, mesti berlaku terdetik di hati. Itu yang pertama. Yang keduanya, niat ini ketika mana? Masa mana kita nak niat? Adakah kita niat ketika kita berdiri betul? Ataupun kita niat ketika kita kata usalli fardhu subhi, ataupun ketika takbiratul ihram Allahu akbar? Maka ulama mengatakan rukun qalbi ataupun niat ini mesti ketika kita melafazkan Allahu akbar. Masa kita Allahu akbar itu, masa Allahu akbar itu, masa itulah di hati kita sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Ingat pertama rukun qalbi, iaitu rukun yang dinisbahkan kepada hati dan ianya berlaku ketika takbiratul ihram, bukan ketika kita kata usolli. Sebab kadang-kadang mungkin setengah orang lah dia kata usolli fardhu subhi rak'ataini ada alillahi ta'ala. Dalam hati dia saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian Allahu akbar. Masa Allahu akbar itu hati dia kosong. Hati dia kosong, tidak ada apa-apanya. Maka pada masa itu tidak sah dia punya solat dia. Kenapa tidak sah? Kerana niat ini mesti ketika lafaz Allahu akbar, ketika takbiratul ihram. Sama ada ketika Allahu akbar, tak mana pun tak apa. Yang penting bermula daripada alif Allah sampai berakhir bar, ra pada huruf akbar. Bermula daripada iaitu Allah, daripada alif tu sampai kepada akbar, kepada ra pada kalimah akbar. Dan mana pun tak apa. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Niat ketika takbiratul ihram. Sebab itu satu ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apabila beliau pergi ke Baghdad. Kemudian di Baghdad ni ramai orang duduk mengaji. Dalam masjid Baghdad tu ramai orang duduk mengaji dan ramai orang yang duduk mengajar. Boleh dikatakan setiap tiang dalam masjid itu ada guru yang mengajar. Sebab Baghdad ini merupakan pusat ilmu pengetahuan pada zaman dahulu. Tetapi bila datangnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka berlaku satu kejutan, iaitu ramai di antara orang yang pergi mengaji ke Imam Syafi'i, dan begitu juga ramai orang yang mengajak pergi mengaji dengan Imam Syafi'i. Maksudnya tok guru hak besar-besar di Baghdad tu, depa tinggal majlis depa. Depa pun bubar pengajian depa pakat pergi mengaji kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian keadaan ini menyebabkan timbul perasaan yang tidak enak daripada kalangan ulama-ulama yang ada pada masa itu. Bukan semualah, ada yang berasa cemburu ke Imam Syafi'i. Ada yang tak puas hati kepada Imam Syafi'i. Dan hak ni anak-anak akan hadapi satu masa akan datang. Bukan bermaksud bila kata kita ni ustaz, kita baca kitab, orang tak dengki kat kita. Yang dengki kat kita mungkin ustaz juga. Yang dengki kat kita mungkin ustazah juga. Itu merupakan lumrah tabiat dia, passion dia lagu tu dah. Benda yang kita tak boleh nak elak. Sebab kadang-kadang mungkin kita rasa, aku baca kitab saja, pasal apa orang dengki kat aku? Biasa. Orang dengki kat kita pun kadang-kadang orang yang ada ilmu pengetahuan. Itu satu benda yang tak pelik. Jadi bila mereka dengki kepada Imam Asy-Syafi'i, maka dibuat ataupun mereka ajak Imam Syafi'i berdebat masalah hukum. Sepatutnya ulama ni kita tak perlu berdebat. Ulama dia tidak perlu berdebat, sepatutnya dia bincang, itu baru betul. Tetapi bila dalam hati ada perasaan dengki, maka dia akan berdebat. Ini pun akan berlaku juga. Sampai zaman kita pun akan berlaku benda-benda yang macam ni. Anak-anak perhatilah, kalau jenis ustaz tu, kalau jenis tok guru tu sikit-sikit ajak debat, itu menunjukkan bahawa dia hati busuk. Perut dia busuk. Orang yang baik macam mana? Kalau tak setuju, dia ajak bincang elok-elok. Sebab ilmu Allah Ta'ala ini luas. Bila ilmu luas, kita jangan anggap bahawa ilmu Tuhan duduk kat kita semua. Kita jangan anggap ilmu Tuhan semua duduk kat kita. Ada kat kita sikit, kat orang lain banyak. Tak mustahil berlaku demikian. Maka satu masa nanti, bila anak-anak dah jadi alim ulama, satu masa akan datang, jangan jadikan debat itu sebagai perkara yang satu mainan kepada kehidupan kita. Sikit-sikit nak debat, Jangan. Sebaliknya, kalau apa benda tak puas hati, ajak bincang elok-elok. Apatah lagi, kalau orang yang tak setuju dengan kita itu daripada ulama tua-tua, tok guru hak lama-lama,
Sebab orang yang lama-lama ni banyak ilmu yang ada kat depa yang kita tak tahu. Bahkan ketika kita tak lahir lagi atas dunia ni, depa dah ngajak dah. Depa dah jadi tok guru dah. Depa dah alim dah. Tentu ilmu depa lebih banyak. Maka kita jangan duk gila nak berdebat, sebaliknya kita suka kepada berbincang. Okey, berbalik pada cerita kita. Ini Ustaz cerita macam apa? Peringatan kepada diri Ustaz sendiri dan juga anak-anak. Sebab insya-Allah Ustaz yakin satu masa anak-anak akan jadi orang yang hebat di masa akan datang. Sebab kami hak Ustaz hak ada lah ni pakat nak mati belakang dah. Kita pakat tua belakang dah. Maka kita harap anak-anak inilah yang akan meneruskan perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi depa ajak Imam Syafi'i debat. Bila ajak debat, Imam Syafi'i pun debat macam mana dah orang ajak juga. Maka dia pun setujulah. Maka mereka tanyalah kepada Imam Syafi'i beberapa soalan. Dan semua soalan yang ditanya oleh mereka itu berjaya dijawab oleh Imam Syafi'i dengan begitu cemerlang. Kemudian kata Imam Syafi'i, kalau begitu, tiba masa sekarang, aku pula nak tanya soalan kepada kamu semua. Maka salah satu soalan yang ditanya oleh Imam Syafi'i apa dia? Sembahyang itu dimulakan dengan apa? Bila kita nak sembahyang, kita mula dengan apa? Maka ada di antara mereka mengatakan kita mulakan dengan niat. Ada di antara mereka yang mengatakan dimulakan dengan takbiratul ihram. Ada di antara mereka yang mengatakan dimulakan dengan berdiri betul. Macam-macam jawapan. Maka kata Imam Syafi'i, semua itu adalah salah. Semua itu adalah salah. Kemudian yang betulnya macam mana? Yang betulnya ialah sembahyang ini kita mulakan dengan 3 perkara. Apa dia? Berdiri betul, kemudian takbiratul ihram dan juga niat. 3 perkara ini dia kena berlaku serentak. Kalau kita berdiri betul saja, orang panggil sembahyang tak? Itu panggil berdiri betul, tak panggil sembahyang lagi. Kalau kita Allahu Akbar, panggil sembahyang tak? Tak panggil sembahyang sebab kita duduk. Kalau kita niatlah hati, saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala, sembahyang tak? Tak panggil sembahyang. Pasal apa? Sebab kita tak berdiri betul, sebab kita tak takbiratul ihram. Maknanya bila kita sembahyang, 3 perkara ini dia akan berlaku serentak. Apa dia? Berdiri betul, takbiratul ihram dan niat. Ini yang Ustaz nak sebut kepada anak-anak sekalian. Niat itu ketika takbiratul ihram, bukan ketika usalli. Usalli ini dia merupakan ijtihad daripada Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, memang Nabi kita tak pernah kata usalli pun. Yang ada ialah takbiratul ihram. Nabi kita bertakbiratul ihram. Usalli tidak ada. Tetapi usalli ini adalah merupakan ijtihad daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kenapa Imam Syafi'i ijtihad disunatkan kepada kita untuk menyebut usalli? Tidak lain tidak bukan kerana untuk nak memudahkan hadirnya niat ketika kita takbiratul ihram. Sebab kadang-kadang ada di setengah orang yang niat tu payah nak main dalam hati dia. Ada orang yang niat payah nak main ke dalam hati dia. Maka dengan sebab itu bila dia kata usalli fardhu subhi, maka perkataan usalli fardhu subhi itu akan membantu dia untuk niat, untuk hadirkan niat di dalam hati. Maka ini adalah dikatakan ijtihad daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi ijtihad daripada Imam Asy-Syafi'i. Bila sebut ijtihad, maka ianya merupakan salah satu daripada perkara yang diizinkan di dalam agama. Ini kena faham baik-baik anak-anak sekalian. Kena faham baik-baik. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia kata apa? Benda tu Nabi tak buat. Memang banyak benda Nabi tak buat, tapi kita buat. Banyak benda yang Nabi kita lakukan, tetapi kita lakukan. Contohnya apa? Ni anak-anak mengaji di mana ni? Di Darul Hadis. Adakah Nabi pernah buat Darul Hadis zaman Nabi? Tak ada. Tetapi pasal apa kita buat? Sebab kita melihat ini sebagai satu sebab kepada berkembangnya kebaikan. Oleh kerana perbuatan ini boleh menyebabkan kepada berkembangnya sunnah Nabi, maka kita yakin bahawa ianya merupakan ibadah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Maka begitu juga bila kita sebut usalli, Imam Syafi'i berijtihad, usalli itu, maka itu juga merupakan perbuatan yang baik yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Jadi bila kita niat, ketika kita Allahu Akbar, masa Allahu Akbar itu kita niat dalam hati kita, sahaja aku sembahyang fardu subuh atau fardu zuhur, tak kisahlah fardu apa pun, yang penting kita niat ketika takbiratul ihram, bukan ketika kita kata usalli fardu subhi. Ini kena jelas. Sebab apa? Sebab kalau silap-silap hari bulan kita niat tak kena tempat, bila niat tak kena tempat, sembahyang kita adalah tidak sah. Pasal apa tidak sah? Kerana niat merupakan sebahagian
bahagian daripada sembahyang. Niat adalah merupakan rukun sembahyang. Dan bila kita sebut niat, tempatnya di hati dan bukannya di mulut. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun qauli. Yang kedua namanya rukun qauli. Apa maksud rukun qauli? Iaitu rukun yang dibangsakan kepada ucapan, bacaan. Rukun yang dibangsakan kepada bacaan. Ataupun kita kata ni hak mulut kita ni, itu dia panggil rukun qauli. Contohnya kita kata Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka ini rukun qauli. Maknanya bila kita sebut rukun qauli, dia mesti dibaca dengan keluar suara. Ini anak-anak kena jelas. Sebab kadang-kadang ada orang yang keliru. Ada nak takbiratul ihram, dia melafazkan takbir tetapi tak keluar suara. Ataupun mungkin dia takbir di hati, mulut katuk. Dalam mulut ni dia tak bergerak. Oi, pasal apa tu? Dia kata aku takbir di hati, dia kata nak bagi khusyuk contohnya. Ataupun dia menggerakkan mulut dia dengan kalimah Allahu Akbar tapi tak keluar suara. Maka hal ini juga adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab takbiratul ihram dia adalah merupakan rukun qauli. Apa maksud rukun qauli? Iaitu rukun yang dibangsakan kepada bacaan. Yang mesti sebut, bila sebut qauli, dia mesti keluar suara. Dia mesti keluar suara, mesti Allahu Akbar, mesti keluar suara. Dan keluar suara itu terkadar mana? Kadar telinga kita saja dengar. Yang kata rukun qauli ini maksudnya rukun yang dibangsakan kepada bacaan, dan bacaan itu hanya sekadar telinga kita sahaja yang dengar. Jangan kita takbir Allahu Akbar, kawan sampai sebelah sana dengar, hujung sini dengar, belakang sana dengar, maka hukumnya adalah makruh nama dia. Hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Sebab kita takbir sampai orang dia dengar. Takbiratul ihram ini hanya sekadar telinga kita sahaja dengar. Begitu juga dengan rukun qauli yang lain, takat telinga kita sahaja yang dengar. Kecuali bagi imam. Kecuali bagi imam dan juga muballigh. Apa maksud muballigh? Muballigh bermaksud orang yang ditugaskan untuk menyampaikan ataupun memanjangkan suara imam. Imam Allahu Akbar, maka muballigh pun kata Allahu Akbar. Muballigh kata deras. Hal ini tak apa. Pasal apa tak apa? Sebab muballigh itu dengan tujuan nak bagi orang kata apa, makmum pakat tahu belaka, kata imam sudah pun takbiratul ihram. Muballigh hukumnya boleh. Tapi lain daripada itu, ni makmum ni, maka disunatkan kita takbiratul ihram sekadar telinga kita saja dengar. Takbiratul ihram itu sendiri hukumnya ada wajib. Dengan arti wajib keluar suara. Ini kena ingat baik anak-anak. Jadi saya ulang balik. Yang pertama namanya rukun qalbi, iaitu rukun yang dibangsakan kepada hati, iaitu amalan hati. Yang kedua dia panggil rukun qauli, iaitu rukun yang dibangsakan kepada perkataan, iaitu rukun yang mesti dibaca dan mesti keluar suara. Dengan arti kalau tak keluar suara tidak sah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita sebut keluar suara, mesti dibaca dengan bacaan yang betul. Kalau bacaan tak betul, tak sah. Contoh kita kata Allahu Akbar, tidak sah. Pasal apa? Sebab dipanjangkan bar, dia buat dua harakat pada huruf ra ni, huruf ba tadi. Allahu Akbar, salah. Adapun Allahi Akbar pun tak sah. Sebab apa? Sebab salah baris. Adapun Allahu Akbar pun tak sah. Sebab apa? Sebab dia tambah huruf hu akbar. Sepatutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia baca Allahu Akbar, macam ada waw tang tu. Ataupun Allahu Akbar pun tak sah juga. Sebab dia matikan huruf ha, kemudian dia buat mai ha yang baru baris bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar pun tak sah juga. Pasal apa tak sah? Sebab dia kata Allah. Bila Allah bermaksud ha sudah pun sukun. Hu akbar maksudnya ada ha satu lagi. Bila ada ha satu lagi, dia panggil tambah huruf. Bila tambah huruf juga hukumnya adalah tidak sah. Jadi bila disebut mesti dengan sebutan yang fasih. Jadi anak-anak alhamdulillah lah duduk di Darul Hadis ni ramai ustaz-ustaz pakat boleh belaka. Ustaz-ustaz yang lain semua pakat boleh belaka, pakat pandai belaka.
pi baca dengan mereka. Baca dengan sebutan yang betul. Maksudnya, biar kita betul-betul ambil daripada guru kita. Biar kita betul-betul ambil daripada guru kita. Maksudnya, guru kita mengiktiraf bahawa bacaan kita itu betul dan sah. Bila kata macam tu, selamatlah kita pergi mana pun. Ke depan kalau lagu mana pun, ni saya ambil daripada guru saya. Jadi maksudnya kita ada sandaran kita. Kita ada tempat untuk kita nak sandang. Okey, yang kedua dia panggil rukun qauli. Nanti dia akan cerita lagi apa rukun qauli. Apakah jenis, berapa rukun qauli dan sebagainya. Rukun qauli. Dan yang ketiga rukun fi'li. Yang ketiga dia panggil rukun fi'li. Apa maksud rukun fi'li? Iaitu rukun yang dibangsakan kepada perbuatan. Maknanya hak ni mesti kena buat. Kalau tak buat tak boleh. Hak ni mesti kena gerak. Kalau tak gerak tak boleh. Contoh kita kata berdiri betul. Jadi kena berdiri betul lah. Tak boleh kita beri sengit. Ataupun kita bersandar. Orang sembahyang berdiri, hang bersandar contohnya. Ataupun orang berdiri, hang bertinggung. Maka tak boleh. Pasal apa? Sebab ini dia panggil rukun fi'li. Rukun yang dibangsakan kepada perbuatan. Dengan arti perbuatan kita itu mesti bagi betul, mesti bagi tepat, mesti kena bagi kena. Kemudian, adapun rukun qalbi itu dua perkara. Sebab kita disebut satu saja. Ini sebut dua. Apa dia ni? Yang pertama dia panggil niat. Yang kedua adalah tertib. Biasa setengah kita, dia tertib tu letak di belakang sekali. Biasa tertib ni, kalau dalam kitab fiqh, setengah banyakkan kitab, dia letak di belakang sekali. Tapi kitab ni dia buat letak di depan. Jadi yang pertama adalah niat. Bila kita sebut niat, maksudnya kita nak menyahajakan perbuatan sembahyang kita. Dia kena ada qasad, kena ada ta'arrud ataupun ta'yin dia panggil. Kena ada tiga benda ni. Jadi bila ada tiga benda ni, maknanya sahlah sembahyang kita. Iaitu kita menyahajakan sembahyang kita dan kita nyatakan sembahyang kita itu fardu ataupun sunat. Dan yang ketiga kita nyatakan fardu apa? Contoh, sahaja aku sembahyang fardu subuh. Okey, sah. Tapi kalau kita kata sahaja aku sembahyang subuh, tak sah. Pasal apa? Bila kita sebut sahaja aku sembahyang subuh, mungkin sunat subuh. Maka untuk nak bezakan sunat dan juga fardu, maka kita mesti nyatakan fardu tu. Kefarduan itu mesti dinyatakan. Kemudian bila kita sebut fardu, mesti kita bezakan antara sembahyang dengan sembahyang. Bila kita sebut sahaja aku sembahyang fardu, fardu subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, tak jelas. Bila tak jelas, tak sah. Mesti kita nyatakan sahaja aku sembahyang fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu subuh, maghrib, isya dan sebagainya. Yang pastinya mesti kita kena nyatakan fardu dan juga fardu yang dimaksudkan, yang nak dilaksanakan oleh kita. Jadi yang pertama dia panggil tertib niat. Kedua tertib. Tertib ni maksudnya apa? Kita mendahulukan sesuatu yang didahulukan dan kita mengkemudiankan sesuatu yang dikemudiankan. Maknanya macam mana? Niat tak boleh duduk di belakang. Niat tak boleh duduk di belakang, dia mesti duduk di depan. Ini maksud tertib sini, dia nak habaq di sini, dia kata apa? Nak habaq kata niat itu dia kena duduk di depan. Dia nak habaq kata niat tu kena duduk di depan. Ini katakan tertib tadi ni. Niat kena duduk di depan. Tak boleh kita sembahyang dah habis semua dah, dekat-dekat nak bagi salam kita baru niatlah hati kita saja aku sembahyang. Tak boleh begitu. Ini maksud kepada sini. Jadi maksud sini ialah tertib tu maknanya kita nak letakkan niat itu di hadapan. Jangan kita letakkan niat di belakang ataupun di tengah dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan sembahyang, berbeza dengan jadi imam. Macam mana? Contoh kita kata kita sembahyang seorang-seorang. Tengah-tengah sembahyang ada orang mai ikut kita ke belakang. Kita niat jadi imam. Itu tak apa. Niat jadi imam di tengah pun tak apa, di hujung pun tak apa. Kita boleh niat itu. Tapi berkaitan dengan nak menentukan sembahyang itu sendiri, tak dapat tidak, mesti niat di awal sekali. Mesti kita niat di awal, iaitu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram berserta dengan berdiri betul bagi yang berkemampuan. Tapi kalau siapa yang tak boleh berdiri, dia sembahyang sambil duduk, maksudnya masa duduk itulah, masa takbiratul ihram ketika duduk itulah dia akan niat untuk melaksanakan kefarduan sembahyang yang dimaksudkan. Adapun rukun qauli itu 5 perkara. Rukun qauli kata musannif ada 5 perkara.
Rukun yang dibangsakan kepada bacaan. Maksudnya kelima-lima rukun ini mesti dibaca dan dibaca dengan betul. Baca mesti kena keluar suara dan baca itu mesti kena betul. Ini untuk anak-anak kena beringat baik-baik. Pastikan rukun qauli ini kita talaqi, kita baca dengan guru kita. Bagi guru kita iktiraf bacaan kita. Guru kita kata betul bacaan kita. Hal ni kalau kita perhatikan kepada ramai orang awam. Orang awam orang kampung ni. Ramai di antara mereka yang kita kata ikut-ikutan. Maksudnya dia bacalah Fatihah. Dia baca tahiyat, dia bacalah tahiyat. Tapi dia tak ambil secara berguru. Itu yang berlaku kes tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak sekalian, ada di antara orang kita ni bacaannya masih lagi tak betul. Itu yang banyak berlaku tuan-tuan, bila kita suruh mereka jadi imam, mereka tak berani jadi imam untuk sembahyang maghrib, isya dan juga subuh. Kalau zuhur tak apa, sebab apa? Sebab baca pelan. Sebab tak dengar. Tapi kalau baca dorang, kacau. Dan banyak berlaku kepada orang lelaki secara khususnya. Orang perempuan, alhamdulillah, mereka ni rajin mengaji tajwid. Kita puji orang perempuan. Pilah kampung mana, pilah taman mana, kita akan dengar cerita orang perempuan dia ada kelas tajwid. Betul tak? Betul. Orang lelaki kelas tajwid tak mana? Cuba abang mai. Taman mana ada orang lelaki mengaji tajwid? Kampung mana orang lelaki ada mengaji tajwid? Hanya tempat-tempat tertentu sahaja. Illa ma rahimah rabbi. Baru kecuali kumpulan hak sedikit saja. Kebanyakan orang lelaki ni payah nak mengaji tajwid. Itu yang kadang-kadang terjadi berlaku, orang perempuan tak mau sembahyang ikut tok lelaki. Kenapa tak boleh ikut tok lelaki? Sebab orang perempuan kata kalau ikut ilmu tajwid yang dia duduk mengaji itu, bacaan lelaki dia ni macam bahasa orang tua kita makluh. Walau tak makluh. Macam mu'alah, macam orang baru masuk Islam ni. Macam baru masuk Islam. Pasal apa? Ha dengan ha tak jelas lagi. Ha, sa, sa. Itu adalah huruf-huruf yang selalu berlaku kesalahan. Ha, sa, sa. Itu huruf yang hampir-hampir. Ra, za. Itu huruf yang hampir-hampir. Itu tak kira lagi panjang pendek, tajwid tak kira lagi. Ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini anak-anak sekalian. Anak-anak ni kira betul Tuhan pilih main mengaji tang ni. Sebab itu hadis yang Ustaz baca pada awal tadi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Tuhan nak beri kebaikan kat dia, Tuhan bagi dia faham perkara agama. Maka bisa kita dipilih untuk belajar agama ni, ini satu pilihan daripada Allah Taala. Sebab hari ni kadang-kadang ada orang dia bangga dengan jawatan dia. Dia bangga dengan pangkat dia. Kalau orang pegawai kerajaan ni, dia bangga dengan DG dia contohnya. DG ataupun DS dia, oh aku DG 52, DG 56 ataupun Jusa A, Jusa C, Jusa B, macam-macam jenis Jusa. Tapi bila suruh jadi imam, tak berani. Apa faedah gaji besar kalau nak jadi imam pun tak berani. Kadang-kadang sampai pencen pun tak boleh jadi itu imam lagi. Pasal apa? Bacaan tak betul lagi. Nak buat apa gaji besar kalau baca Fatihah pun tak kena. Ini kena banyak betul-betul. Sebab kadang-kadang ramai orang kita ni, dia galik dengan keduniaan dia sampai pangkat dia tak dan nak belajar ilmu agama. Dan tanggungjawab ibu ayah cukup-cukup berat. Tanggungjawab ibu ayah cukup-cukup berat. Jadi rukun, adapun rukun qauli itu 5 perkara. Jadi rukun qauli ada 5 saja. Maksudnya 5 benda ni mesti dibaca dengan betul. Mesti keluar suara dan mesti dibaca dengan betul. Kalau suara tak keluar, tak sah. Baca tak betul pun tak sah. Bila hak ni tak sah, bermaksud sembahyang adalah tidak sah. Kenapa sembahyang tidak sah? Sebab berlaku kecacatan pada rukun. Kenapa sembahyang tidak sah? Kerana berlakunya kecacatan pada rukun. Rukun ni dia mesti kena bagi tepat. Mesti kena bagi tepat. Apa dia? Yang pertama dia kata takbiratul ihram. Yang pertama rukun qauliyah, takbiratul ihram itu Allahu akbar. Mesti kena jelas. Jangan sebutan yang tak betul. Allahu akbar, salah. Ataupun Allahu akbar, salah. Allahu akbar, salah. Ataupun Allahu akbar pun salah juga. Banyaklah jenis bentuk-bentuk kesalahan ni. Yang pastinya sebutan yang betul ialah satu saja, iaitu Allahu akbar. Itu saja sebutan yang betul.
Okey, itu yang pertama, rukun takbiratul ihram. Dan Ustaz sebut tadi, takbiratul ihram ketika mana? Ketika kita berdiri betul dan pada ketika itu berlakunya ataupun hadirnya niat ke dalam hati kita. Dan yang kedua, membaca Fatihah. Cuba tengok, membaca Fatihah. Tak boleh hanya sekadar menggerakkan mulut. Itu gerak mulut, tak boleh. Walaupun orang tengok mulut kita, orang tahu kita baca Fatihah. Sebab orang nampak gerakan mulut orang boleh baca. Dia ni baca Fatihah ni. Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab tak keluar suara. Ataupun tutup mulut sama sekali. Baca Fatihah mana? Aku baca di hati, dia kata sebab nak bagi khusyuk. Salah. Sebab di hati ni satu saja rukun dia. Niat saja di hati. Di hati hanya satu saja, iaitu niat. Manakala bacaan Fatihah, dia mesti dibaca dengan mengeluarkan suara. Dan bila kita sebut Fatihah, maka termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk. Sebab Bismillah adalah merupakan satu ayat di dalam suratul Fatihah. Kemudian ada juga mazhab yang mengatakan Bismillah tak rukun. Tetapi walaupun tak rukun, dia tetap sunat bagi mereka. Tetapi kita, mazhab Imam Syafi'i ini, kita berpegang kepada pandangan yang mengatakan Bismillah itu merupakan satu ayat dalam suratul Fatihah. Jadi maksudnya, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang betul. Maka hak ni Ustaz yakin anak-anak lebih mahir sebab anak-anak dia mengaji Quran dengan guru Quran, yang guru hafiz dan sebagainya. Dan ada di antara anak-anak ni pun yang dah pun hafal Al-Quran. Maka Ustaz ucapkan tahniah. Mudah-mudahan satu masa nanti anak-anak ni dapat jadi ulama yang hebat insya-Allah di masa akan datang. Jadi pastikan yang kedua ialah bacaan Fatihah. Jadi kena banyak baik-baik. Kalau anak-anak tak apalah, cuba kita hak ibu-ibu ni lah, hak kita hak ayah-ayah ni lah. Hak ni kita nak kena pastikan betul-betul. Kenapa? Sebab kalau bacaan kita tak betul, tidak sah. Tajwidnya, dia punya makhraj hurufnya, kemudian tanwinnya. Itu tanwin Ar-Rahman, Ra tu dia ada bagi syadah. Dengan tanwin tu kena betul lah. Tak boleh Ar-Rahman tak sah. Pasal apa? Sebab kita buang syadah. Yang betul Ar-Rahman, tekanan sikit. Dia ada syadah pada tu. Tak apa, hak ni anak-anak mengajilah dengan ustazah-ustazah yang ada di Darul Hadis ni. Berbetul dengan depa. Yang penting bacaan kita itu betul seperti mana yang sepatutnya, dengan arti diiktiraf oleh guru kita bahawa bacaan kita itu adalah betul. Jadi yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Sebelum tu, bila kita sebut membaca Fatihah, sunat kita baca Fatihah ini satu ayat. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Badi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Badi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bati. Maksudnya Fatihah itu kita bagi bati setiap satu ayat. Dengan arti 7 kali bati. Sebab dia 7 ayat, 7 kali nafas lah. Kalau kita sambung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hukum? Hukumnya makruh. Kalau kita baca Fatihah, kita sambung setiap ayat tu sama ada 2 nafas ataupun 3 nafas, maka hukumnya adalah makruh. Yang afdalnya bagaimana? Yang afdalnya ialah kita baca setiap ayat, kita berhenti, kita wakaf, kita berhenti, kita wakaf. Maka itulah kaedah bacaan yang betul. Yang sunnahnya macam tu. Sebab ini dalam sembahyang. Begitu juga bila kita baca Fatihah, kita kena pisahkan antara amin dan juga Fatihah. Waladdallin. Amin. Kena bagi ada pisah macam tu. Jangan waladdallin. Amin. Makruh macam tu. Pasal apa makruh? Sebab kita menyambung terus antara Fatihah dan juga amin. Yang betulnya macam mana? Kita bagi ada pisah antara Fatihah dan juga amin. Maksudnya, bila kita dengar bacaan yang macam ni, maka fahamlah kepada kita bahawa amin itu bukan sebahagian daripada Fatihah. Jadi kena jelas. Begitu juga panjang pendek nak kena tengok juga, nak kena perhati juga. Jangan hak pendek kita pergi panjang macam tadilah. Allahu Akbar. Tidak sah solat kita. Pasal apa? Sebab kita tambah rukun, kita tambah huruf.
Bila kita tambah huruf, maka tidak sah. Maka pastikan bahawa bacaan kita itu kena bagi betul lah. Jadi harap-haraplah anak-anak, tolong sebelum keluar daripada dua hadis ni, kita talaqi dengan guru kita bacaan yang betul untuk kita nak bawa bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ibu-ibu, syukur kepada Allah. Kepada ayah-ayah, syukur kepada Allah sebab bacaan anak kita betul. Ada satu cerita Ustaz nak cerita ke anak-anak. Ini peringatan kepada ibu-ibu dan juga ayah-ayah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, satu ketika dia hantar anak dia ni baca Fatihah dengan satu orang guru Quran. Elok selesai mengaji Fatihah, maka dia berikan kepada guru Quran tadi sebanyak 500 dirham. 500 dirham kalau nilai sekarang lebih kurang 1,500 ringgit. 1,500 ringgit. Anak dia ajak ni Fatihah. Bukan sebuah Quran pun. Bukan hafal Quran pun. Sekadar Fatihah saja. Maka berkata guru Quran, dia kata, "Tuan, pasal apa bagi sampai banyak sangat ni? Pasal apa bagi banyak sangat?" Cuba kita tanya kat kita lah. Ajak baca suratul Fatihah, bagi 1,500 ringgit. Banyak ke sikit? 30 ringgit sebulan pun kita mahal dah hantar ngaji Quran. Cuma ikut taman-taman ataupun di mana-mana depa ajak Iqra ke qiraati ke apa ke. Sebulan berapa? Sebulan 30 ringgit. Ui, mahalnya 30 ringgit. Pasal apa? Sebab ajak Quran. Yang depa makan suit Iqra 7-8 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit, tak ada masalah apa pun. Ini berlaku kepada kita. Maksudnya kita kurang ambil berat tentang perkara agama. Lalu kata Imam Abu Hanifah, saya minta maaf. Sebab apa minta maaf pula? Sebab dia kata, saya pun ada banyak tu. Kalau saya ada lagi, saya bagi lagi. Maksudnya saya minta maaf sebab saya ada banyak tu. Saya takkan ada 500 dirham saja. Kalau ada lagi, nak bagi lagi. Kata Imam Abu Hanifah. Kemudian menggarisi hal ini, kata Imam Abu Hanifah, tahukah kamu bahawa bacaan Fatihah yang betul yang aku belajar kat hang ni, dia akan guna seumur hidup dia. Maksudnya seumur hidup akan dibaca. Sama ada semayang ke, luar semayang ke, nak baca Fatihah. Jadi maknanya kalau takat 500 dirham ataupun 1,500 ringgit, masih lagi dianggap sikit jika dibandingkan dengan manfaat ilmu yang diperolehi tadi. Maka sebab itu bagi ibu-ibu dan ayah-ayah, walaupun kita hantar anak kita mengaji ni, kita habiskan duit, yuran sebulan sekian, percayalah, pelaburan kita itu masih lagi rendah, masih lagi sedikit jika dibandingkan dengan ilmu yang insya-Allah anak kita akan perolehi. Kerana ilmu ini mereka akan guna seumur hidup mereka, dan tak mustahil dengan ilmu ini mereka akan masuk syurga dan akan turut heret kita sama masuk dalam syurga, pimpin kita sama untuk masuk syurga kerana ganjaran yang besar yang Tuhan sediakan di sebalik ilmu yang dipelajari tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, kita tidak kedekut dengan wang ringgit demi untuk ilmu pengetahuan. Kerana ilmu adalah lebih berharga daripada segala-galanya. Cuba bayangkan ni, berkaitan Fatihah ni. Kalau kita dah umur 60 dah pencen dah hajar, tiba-tiba pergi ngaji tadi, tiba-tiba Fatihah tak betul. Kita nak tak mana maruah kita, harga diri kita nak duduk tak mana. Bayangkan umur kita dah 60 dah, rupa-rupanya baca Fatihah tak tepat lagi. 60 ni kan umur nak mati dah. Cuba bayangkan, dah nak mati dah, tapi bacaan masih lagi belum tepat, masih lagi belum kena. Tentu kita kata ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat malang. Maka sebab itu benda ni dia panggil fardu ain. Bila sebut fardu ain ni, maknanya setiap orang mesti kena mengetahuinya, mesti kena faham, mesti kena boleh. Tak ada istilah aku tak boleh, tak apa, mesti kena boleh. Okey. Yang kedua adalah membaca Fatihah. Ingat, baca Fatihah bagi betul. Yang ketiganya, membaca tahiyat akhir. Tahiyat yang pertama, itu dia panggil sunat ab'ad. Tahiyat yang pertama dia panggil sunat ab'ad, iaitu sunat yang mana bila ditinggalkan, sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Tetapi untuk tahiyat akhir hukumnya adalah wajib. Tahiyat akhir ni daripada mana? Bermula dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai takat tu. Itu dia panggil tahiyat akhir. Ni kena jelas ni, ulama terang.
Ulama peringat sangat kepada kita. Ulama peringatkan sangat kepada kita berkaitan dengan syadah-syadah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulah. Tahiyat-tahiyat syadah-syadah tu kena bagi betul. Jangan at-tahiyyah. At-tahiyyah. Tak boleh at-tahiyyah. Salawatut thayyibatulillah. Tu kena jelas. Kena jelas. Cuma yang banyak berlaku salah tentang selawat kat Nabi. Banyak juga berlaku salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Sayyidina Muhammad tidak sah. Tak betul. Bacaan itu tak betul. Tapi tetap sembahyang adalah sah. Kenapa sah? Sebab menambahkan perkataan Sayyidina, dia bukan rukun. Nanti kita tengok. Membaca tahiyat akhir, iaitu at-tahiyyatu sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hal ini dia panggil tahiyat akhir. Dan yang keempat, membaca selawat atas Nabi di dalam tahiyat akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Hal itu dia panggil selawat kat Nabi. Maknanya kalau tak baca, hal ini tak sah. Contoh kita kata atas sembahyang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita terkentut, keluar angin, wuduk kita batal, maka sembahyang kita adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana kita belum lagi sempurna rukun. Kita belum lagi sempat untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab kita tak selawat kat Nabi, maka sembahyang kita adalah tidak sah. Jadi sekurang-kurang selawat apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat. Contohlah kita kalut sungguh-sungguh, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Okey, sah dah sembahyang kita. Kenapa sah dah sembahyang kita? Sebab kita tahiyat pun sempurna, selawat pun sempurna, salam kita pun sempurna. Kemudian berkaitan dengan menambah perkataan Sayyidina. Hal ini lagu mana? Hal ini banyak berlaku. Banyak kita ada buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Maka menambahkan perkataan Sayyidina ini mengikut kebanyakan ulama hukumnya adalah sunat. Sebab apa? Sebab adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Sayyidina? Iaitu penghulu kami, Muhammad. Takkan dekat Nabi Muhammad nak panggil Muhammad saja. Takkan Nabi Muhammad kot macam kamu dengan ustaz lah contohnya. Takkan kamu nak panggil Zakir. Takkan kamu nak panggil Zakir. Tentu kamu kadang-kadang kata Ustaz Zakir. Kita guna istilah tu sebagai satu penghormatan. Walaupun secara peribadi ustaz tak kata hampa kena panggil kat aku Ustaz Zakir. Ustaz tak akan kata lagu tu. Kalau kamu tanya kami nak panggil apa? Panggil Zakir lah. Tapi walaupun ustaz kata panggil Zakir, tapi takkan kamu nak panggil Zakir. Tentu kamu kata Ustaz Zakir. Macam Ustaz Syah contohnya, mudir Darul Hadis. Takkan kamu nak kata Syah. Takkan nak kata Syah lagu tu. Kamu kata Ustaz Syah. Maksudnya sebagai adab kita dengan guru, kita kata kalimah ustaz. Maka sekarang dengan Rasulullah kita letakkan adab. Apa dia adabnya? Kita kata Sayyid. Sayyid ini penghulu kami. Ini khilaf ulama. Kita tak mau bincang tentang khilaf, tetapi yang pastinya di situ ada perbezaan pandangan, maka kita ambil pandangan yang mengatakan sunat kita tambah perkataan Sayyidina Muhammad. Tapi pastikan sebutannya betul. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kata Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina larilah makna dia. Yang betul Sayyid dia berbaris syaddah kasrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru betul. Jangan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hal ini pun kadang-kadang kita tak perasan. Dengan sebab kebiasaan kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk selawat, maka salah perkataan tersebut. Yang betulnya bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pastikan betul. Sebab kadang-kadang kita ni contoh kita selawat biasa-biasa ni pun, kadang-kadang kita ni nak ligan jumlah. Kita nak ligan jumlah, nak bagi cukup 100, nak bagi cukup 1000, nak bagi cukup 2000 dan sebagainya. Ni tambahlah musim Maulud. Bila sebut musim Maulud, kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat sampai 1000, sampai 2000, 10,000 dan sebagainya.
maka bila kita nak selawat ini, pastikan kita sebut dengan sebutan yang betul. Jangan kita duduk di gang nak bagi cukup jumlah yang banyak, tetapi kita kena pastikan sebutan kita walaupun sedikit, tetapi sebutan kita itu sebutan yang betul, sebutan yang kena. Biar bagi kena, bagi elok. Maka kita sebutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, tetapi kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam Ustaz sebutkan tadilah, kita tak bincang tentang khilaf ulama, cuma kita ambil di sini ialah pandangan yang membolehkan untuk kita menyebut ataupun kita menambah perkataan sayyidina Muhammad. Okey. Dan yang keempat, membaca selawat atas Nabi di dalam tahiyat akhir. Bermaksud apabila kita baca tahiyat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat. Wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bukan rukun. Itu termasuk sunat. Tapi dia bukan rukun. Itu dia panggil sunat ab'ad nama dia. Ni anak-anak kena jelas. Sebab apa kita kena jelas? Sebab kadang-kadang mungkin dalam keadaan tertentu, kita tengah-tengah sembahyang, kita nak terbiarak. Kita nak terkentut, kita nak terkencing. Bila kata macam tu, kita nak buat lagu mana? Takkan kita dah bagi sembahyang, kita dah sembahyang dah. Maka kita buat sekadar bagi sah, lepas tu kita parti ya. Lepas tu kita bagi salam lah. Contoh, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, keluar pergi sembahyang. Apa? Pergi tandas. Pergi dah tak berak lagi pun boleh buat. Sembahyang kita dah sah dah. Pasal apa sah dah? Sebab kita dah laksanakan rukun sembahyang. Jangan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nak habis bacaan tu, tak kena raya kentut pada masa tu, tak kena raya keluar yang kencing pada masa itu. Lah kita muda okey, muda ni okey, kita boleh tahan. Tapi satu masa bila kita tua, akan tiba satu masa ni. Pada masa tu mungkin kita pun tak mampu nak tahan wuduk seperti mana masa kita muda. Maka perlunya kita mengetahui hukum supaya perbuatan kita itu sempurna. Sebab kadang-kadang kita nak ligan sunat sampai batal sembahyang. Kita nak ligan hak sunat, nak baca selawat kat orang Nabi dan sebagainya, tiba-tiba angin keluar, batal sembahyang. Tak pasal-pasal, nak kena mula daripada awal balik. Jadi bila kita tahu rukun, rukun takat ni, maka kita buatlah takat rukun tersebut. Bila buat takat rukun, maknanya sembahyang kita sudah pun sah dan juga sempurna. Qala. Dan yang kelima, salam yang pertama. Salam yang pertama. Jadi yang kelima, salam yang pertama. Maksudnya apa? Rukun ni salam yang pertama. Salam yang kedua tak rukun dah. Contoh, Assalamualaikum. Itu salam yang pertama. Kita pun kentut, keluar angin. Okey, sembahyang sah. Sembahyang kita sudah pun sah. Kenapa sudah pun sah? Kerana kita dah pun memberi salam yang pertama. Salam tu pun yang wajibnya, yang rukunnya bagaimana? Assalamualaikum. Takat tu saja rukun. Warahmatullah itu sunat. Sebab itu bila kita nak bagi salam, Assalamualaikum, kita masih lagi tetap menghadap ke arah kiblat. Ni kadang-kadang pun berlaku kesilapan juga, meninggalkan sunnah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makruh macam tu. Makruh hukumnya. Yang betulnya macam mana? Assalamualaikum warahmatullah. Kita patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya ketika Assalamualaikum, kita tetap menghadap ke arah kiblat. Satu rukun. Warahmatullah dia sunat, masa tu baru kita berpaling ke arah kanan. Kemudian kita patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Baru paling belah kiri. Jangan. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia buat lagu tu lah. Kena lagu tu tengok. Makruh hukumnya. Tapi sembahyang sah. Kenapa sembahyang sah? Sebab rukun sempurna. Bila rukun sempurna, maknanya sembahyang kita sah. Tetapi kurang fadilat. Kenapa kurang fadilat? Sebab kita meninggalkan sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang betulnya macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi.
Kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kaedah dia. Tak perlu hanggut. Hanggut tunduk tu tak sunat lah. Tidak ada dalam kitab fiqh mengatakan sunat tunduk. Ni kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh tunduk-tunduk. Tak ada istilah tunduk ketika memberi salam. Sama salam pertama ataupun salam yang kedua. Kita duduk stay macam biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Tak perlu tunduk. Tidak ada istilah disunatkan kepada kita untuk tunduk ketika nak memberi salam. Tetapi yang pastinya sembahyang kita itu sah dengan sekadar kita kata Assalamualaikum. Okey, selesai. Ada ini penting untuk anak-anak, untuk kita semua penting ni. Sebab macam Ustaz katakan tadi, contoh kita tengah-tengah sembahyang ni, terus ada terkentut, tahanlah kita ni. Ini berlaku. Memang macam tu pun Iblis dia suka kacau. Masa sembahyang tu lah dia nak orang kata apa? Nak terberaknya, nak kentutnya, nak kencing macam-macam dia main. Maka kita pun Assalamualaikum. Angin keluar. Contoh, angin keluar. Bila angin keluar, sah sembahyang kita. Pasal apa sembahyang kita sah? Sebab kita dah pun selesai, iaitu Assalamualaikum. Kemudian bila kata kentut, maka jangan lagi sambung. Jangan Assalamualaikum kentut warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sunat dah. Bahkan haram kita tambah rukun selepas pada tu. Haram kita tambah perbuatan salam tadi. Pasal apa? Sebab sembahyang kita dah habis dah. Sebab sembahyang kita sudah pun habis, sudah pun sempurna. Sebab kita dah pun kita sudah pun memberi salam yang pertama. Jadi rukunnya ialah memberi salam yang pertama, maka hak tu termasuk atau rukun qauli yang mesti dibaca dengan betul. Jadi Ustaz ulang balik Pertama rukun qalbi, niat dan tertib. Ataupun kebanyakan kita disebut niat satu saja. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli dia ada berapa? Ada 5 perkara. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca suratul Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca selawat kepada Nabi di dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima memberi salam. Maka ini dia panggil rukun qauli, iaitu rukun yang dibangsakan kepada bacaan ataupun dibangsakan kepada mulut, yang mesti dibaca dan mesti kena bagi keluar suara. Bila keluar suara, okey, sah. Kalau tak keluar suara, tidak sah. Maka sempurnalah rukun qauli kita. Kemudian adapun rukun fi'li itu 6 perkara. Hak ni insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu berkaitan dengan rukun fi'li, iaitu rukun yang dibangsakan kepada perbuatan. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ya, anak-anak ada soalan tak? Tak ada soalan Okey, kalau tidak ada soalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan Allah taala mengurniakan kepada kita keikhlasan insya-Allah. Dan sempena musim Maulidur Rasul ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan lupa ada hadis Nabi kita mengatakan aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling hampir dengan aku, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Maka kita perbanyakkan selawat. Bila sebut perbanyakkan selawat ni banyak mana? Ulama kata tanpa ada bilangan. 100 sikit, 1000 sikit, 2000 sikit. Jadi ulama kata lagi boleh bilang sikit. Lagi boleh bilang sikit. Yang kata banyak tu macam mana? Sampai tak tahu nak bilang. Sebab itu ulama selawat ni dia tak pegang tasbih apa dah. Selawat sampai tak berhenti-berhenti mulut mereka dengan sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Terserahlah kepada kita nak selawat dengan apa sirah sekalipun, yang pastinya selawat adalah merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita lakukan dengan tidak ikhlas. Ini ulama sebut satu-satunya amalan walaupun tidak ikhlas diterima oleh Allah, iaitu bila kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad di hari akhirat nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir kulla 'asir fa inna taysir kulla 'asir 'alaika yasir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina was salamati wal 'afiyati fi dinina wa dunyana. وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن ما سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.